antara perkara yang Allah boleh campakkan ke dalam hidup insan, yang insan itu kadang-kala tak boleh buat apa, bahkan memang tidak boleh buat apa. Satu jenis, satu perkara, iaitu al-hazan, duka cita. Tuan-tuan tengok ada orang tulis buku, la tahzan, don't be sad, jangan bersedih. idh qala lahu sahibuhu la tahzan. Quran kata ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih. Allah boleh mencampakkan kesedihan dalam diri insan tanpa mengira siapa insan itu. Kadang-kadang dia orang besar, kadang-kadang dia orang kecil, kadang-kadang dia rakyat jelata, kadang-kadang dia raja. Kadang-kadang kesedihan boleh datang kepada insan dan dia pun tidak tahu kenapa dia bersedih. Kadang-kadang Allah jadikan satu masalah kepada insan yang pada orang lain tidak menimbulkan kesedihan, tapi pada dia mengundang kesedihan. Bila sedih datang, manusia mula ringsing. Manusia mula mencari macam mana dia nak keluar daripada sedih. Bagaimana dia nak keluar daripada duka cita dalam kehidupan. Ramai orang yang menemui Allah dan mencari Allah ketika dia sedih, dan tak ramai orang yang mencari Allah ketika dia gembira. Walaupun kita tak disuruh mencari sedih, tapi sedih berjaya membawa orang berjumpa Allah. Walaupun kita disuruh menyebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku pohon perlindungan denganmu daripada ham, duka cita terhadap perkara yang nak datang, dan hazan, duka cita terhadap perkara yang telah menimpa kita. Tapi duka cita selalu berjaya membawa manusia berjumpa dengan Allah. Ramai orang tak kaki masjid datang ke masjid kerana ada peristiwa yang menduka citakan dia. Ramai orang sombong tunduk menjadi tawaduk kepada Allah kerana peristiwa yang menduka citakan dia. Jika tak kerana Allah campakkan duka cita itu, mungkin dia mati sebagai ahli neraka. Tapi Allah bilutfih, dengan kesantunannya, dengan kelunakannya, dia bawa hamba daripada peristiwa ke peristiwa, kejadian demi kejadian, sehingga apabila insan itu dirahmati, dia dapati tiba-tiba hari ini dia menyebut, ya Allah, kesianlah padaku. Dan Allah akan sentiasa mengenakan kepada insan masa ke masa duka cita antara kecil dan besar, supaya dia kembali pada Allah. Dan bila dia balik ke akhirat kelak, dia kata alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila insan berduka cita, maka insan mula bertanya, dia nak buat apa? Yang pertama, bila dia duka cita, dia kena beramal dengan amalan yang saleh. Senang saja bunyinya, tetapi saya cakap benda yang kita semua boleh faham. Kita apabila kita salat, keadaan kita tak sama. Ada hari bila kita salat, kita rasa dekat kita dengan Allah. Ada hari kita salat, kita pun tak ingat kita baca apa. Ada hari kita baca Quran, kita rasa dekat kita dengan Allah.
Ada hari kita bangun tengah malam, kita rasa khusyuk sangat. Ada hari sampai tengah malam sunyi pun merewang pikiran kita. Untuk membolehkan insan dekat dengan Allah, dia memerlukan hati yang dekat dengan Allah, jiwa hati nurani yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang banyak perkara tak dapat dibawa insan kepada Allah. Kesedihan dapat membawa dia. Bila dia sedih, dia khusyuk. Bila dia nak keluar daripada kesedihan itu, daripada kesedihan dunia, dia mesti sedih kepada akhirat. Ada juga orang sedih benda-benda kena hilang, benda yang tak patut daripada benda dunia saja. Tapi Allah kata macam mana? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amalan saleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, kami akan menghidupkan dia kehidupan yang baik. Ramai orang suka mengandaikan kehidupan yang baik itu apabila kita ada kemewahan yang hebat. Allah mencampakkan kebahagiaan dalam hati para anbiya. Kadang-kadang mereka tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita lihat mereka tak memiliki apa-apa, tapi mereka menggenggam sakinah, mereka menggenggam kebahagiaan.